Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Budin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni jadi isu yang agak menarik dan semalam kita dah react dua isu yang agak berat. Hari ini kita nak pergi bahas pada isu yang agak sikit ringan, tapi saya yakin kita akan dapat manfaat ilmu daripada perkongsian kita pada hari ini. Jom kita tengok isu apa hari ini. Hari ini agak kecoh kenyataan daripada bekas cikgu Muhammad Fadli Saleh. Dia sebut kata tuduhan ustaz ni dibuat masa perkampungan sunnah lah. Kata Asy'ariyah ni tiada Tuhan, kenapa diamkan? Dan ini baru saja di komen baru-baru ini. Kemudian orang pun tanyalah, cikgu ni program sama kah? Lalu Muhammad Fadli Saleh ni, cikgu MFS, cakap ceramah masa perkampungan sunnah lah ni. Sedangkan yang kita tahu bahawa ceramah daripada ustaz berkenaan bukan dilakukan di perkampungan sunnah, dan kita dah buat reaction berkaitan tentang isu ni dan ramai ustaz-ustaz buat reaction berkaitan tentang isu ni. Saya sendiri telah buat reaction yang cukup tegas terhadap isu ini sehingga ustaz berkenaan telah mengeluarkan permintaan maaf dan kita sangat memuji kenyataan itu dan kronologi itu sangat jelas. Dan pada saya isu itu dah habis dah, tapi cikgu ni dia tak selesai lagi dan dia anggap orang tak react isu berkenaan, tak cakna isu berkenaan, sedangkan orang dah settle dah isu tu. Bahkan bukan setakat itu, cikgu ini ataupun bekas cikgu ni teruskan dengan fitnah yang saya tak tahulah dia fitnah sungguh ataupun dia ni memang jenis tak buat semakan sebelum dia cakap. Dia sebut satu kenyataan yang orang kata memang tak tahu dia boleh kiak macam mana. Dia jelas-jelas itu adalah fitnah. Dia sebut, dia kata kuatnya nak backup padahal jelas poster belakang perkampungan sunnah. Dia sebut poster belakang perkampungan sunnah. Sedangkan dalam poster tu bukan poster perkampungan sunnah. Anda boleh tengok dekat video ni. Bila masa video ni menunjukkan perkampungan sunnah, sedangkan poster belakang tu bukan perkampungan sunnah. Dan ini jelas-jelas menunjukkan cikgu berkenaan sama ada dia sengaja buat fitnah ataupun dia termakan fitnah ataupun dia sengaja sampaikan dengan tujuan nak bagi orang sakit hati. Akhirnya Dr. Rozami Ramli ambil satu inisiatif untuk berikan teguran secara terbuka. Kita baca, kita ambil manfaat daripada teguran beliau. Sedikit nasihat kepada bekas cikgu Muhammad Fadli Saleh. Saya antara orang yang suka baca tulisan bekas cikgu Muhammad Fadli Saleh. Bahkan sebelum ni saya pernah memberi sokongan kepada beliau secara terbuka. Namun semalam saya ada melihat salah satu hantaran terbaru daripada beliau mempertahankan Ustaz Azhar Idrus. Berkaitan status itu saya akan ulas nanti. Namun saya ingin menjawab komen cikgu Fadli Saleh yang tidak tepat dan jauh tersasar berkaitan program perkampungan sunnah. Untuk memahami isu ini, elok saya nyatakan kronologi kes ini. Kronologi isu ini adalah seperti berikut. Yang pertama, UAI Ustaz Azhar Idrus mengeluarkan kenyataan ketika ditanya tentang perkampungan sunnah. Lalu dalam jawapan beliau ada menyebut tentang golongan yang sesatkan Imam Nawawi. Walhal tiada dalam program itu penceramah menyesatkan An-Nawawi. Yang kedua, Mufti Perlis telah mencabar UAI untuk buktikan benarkah terdapat penceramah dalam perkampungan sunnah yang sesatkan An-Nawawi. Jika benar, Mufti akan letak jawatan dalam 24 jam. Yang ketiga, setelah itu UAI ditanya soalan semula berkaitan cabaran Mufti Perlis dalam kuliahnya. Beliau ada cuba menjawab, namun sayangnya UAI menjawab soalan itu dengan persoalan semula. Dan jawapan UAI juga kelihatan seperti tersasar dan beliau tidak dapat buktikan ada asatizah dalam perkampungan sunnah yang sesatkan Imam Nawawi. Yang keempat, penceramah yang menyatakan Asy'ariyah tidak bertuhan itu bukan di perkampungan sunnah. Penceramah itu bernama Ustaz Zainal. Beliau bukan panel dalam perkampungan sunnah. Yang kelima, tuduhan fitnah cikgu Fadli Saleh bahawa ustaz dalam video dengan ucapan tersebut berlaku di perkampungan sunnah adalah tidak benar. Ia program yang berbeza dengan perkampungan sunnah. Yang keenam, memang Ustaz Zainal tersebut telah memohon maaf. Jika 1000 kali pun beliau memohon maaf, faktanya tetap beliau bukan menjadi panel ketika perkampungan sunnah seperti fitnah dilontarkan oleh cikgu Fadli Saleh. Itu majlis yang berbeza. Yang keempat, cikgu Fadli perlu lebih cakna dan berhati-hati sebelum melontarkan fitnah sebegini. Berkali-kali saya lihat cikgu Fadli Saleh ini cuba untuk menyatakan bahawa program ini berlaku di perkampungan sunnah walaupun telah ditegur. Untuk mempertahankan seseorang yang kita kagumi, tidak perlu sehingga mencipta fitnah yang baru. Yang kelima, isu sebelum ini, perkataan daripada Ustaz Azhar Idrus masih tiada pembuktian kukuh. Datang pula cikgu Fadli Saleh menambah fitnah yang baru pula. 6. Program perkampungan sunnah ini ialah program rasmi negeri. Ia dilakukan setahun sekali. Ia dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia, Raja Perlis, dan ada kalanya Duli Yang Teramat Mulia, Raja Muda Perlis merasmikannya.
membuatnya. Oleh itu, Cikgu Fadli jangan suka mentohmah program ini dengan fakta yang salah. Yang ketujuh, fitnah sebegini dari sudut agama ia adalah haram. Manakala dari segi undang-undang saya tidak pasti adakah value untuk membuat laporan polis ataupun sebaliknya terhadap fitnah ini. Apa pandangan sahabat sekalian? Dr. Zamir Ramli. Kemudian Cikgu Fadli ini dia keluarkan satu permohonan macam permohonan maaf. Dia kata, oh Dr. Rora ada buat post pasal saya rupanya. Beliau tegur ceramah tu bukan kat perkampungan sunnah. Saya cek balik sebab kat video tu tulis perkampungan sunnah, rupanya bukan. Video ustaz yang menuduh Asy'ariyah tidak bertuhan tu berlaku dalam program lain di Perlis. Program anjuran bersama Jabatan Mufti Perlis yang mana Dr. Mazhar jadi ucap tama. Dan meskipun berlaku di Perlis, ucap tama program itu oleh Mufti Perlis. Ia tidak berlaku di perkampungan sunnah. Saya memohon maaf atas khilaf dan salah faham ini. Benda jelas salah saya. Saya minta maaf lah. Komen tu pun saya dah delete. Dan terima kasih Dr. Rora. Suka baca tulisan saya. Saya juga banyak baca tulisan tuan. Dan seperti tuan menegur saya pun nak ambil peluang ni tegur sikit tuan. Tak perlu kot kat setiap tulisan tuan nak buh title doktor kat bawah. Nama rasmi kat FB pun dah ada doktor dah pun. Kalau tuan tak letak doktor kat bawah tu pun semua orang tahu tuan ada PhD hadis. Nampak juga dalam beberapa siri tuan menceramah, tuan begitu agungkan PhD tuan tu. Jadi Dr. Razami jawab baliklah last lah. Kita kata last yang dijawab oleh Dr. Razami adalah seperti berikut. Dia kata, bekas Cikgu Muhammad Fadli Saleh padam status ke tu? Ada yang beri screenshot tulisan bekas Cikgu Muhammad Fadli Saleh ini berkaitan teguran beliau kepada saya. Rujuk gambar satu yang kita baca tadi. Apabila saya lihat FB beliau untuk bertabayun kesahihannya, saya dapati ayat dalam respon beliau itu sangat tidak sesuai. Ia seperti penuh dengan emosi. Namun respon awal itu akhirnya telah dipadam oleh beliau sendiri. Beliau sendiri akuinya pada rujuk gambar 2. Namun respon awal beliau itu beberapa orang telah hantarkan kepada saya dan ramai juga telah sebarkan dalam laman sosial secara terbuka. Oleh sebab itu saya terpanggil untuk menulis status ini. Yang kedua, saya ucapkan tahniah kepada beliau kerana memohon maaf atas tuduhan melulu beliau terhadap perkampungan sunnah. Namun status yang dipadam itu bukan hanya mengandungi permohonan maaf, tetapi bekas cikgu ini memfitnah saya pula. Yang ketiga, dalam status itu beliau memfitnah saya mengagungkan PhD saya. Ditulis pula sombong dan angkuh dengan sekeping sijil. Itu bukan teguran, namun fitnah dan naratif buruk terhadap diri saya. Saya ingin nasihatkan beliau bahawa tidak semestinya memadam status bermakna dosa sekali terhapus. Dosa sesama makhluk tidak terpadam sekadar memadam status. Yang keempat, saya tidak sombong dengan PhD. Apabila orang memperlekeh kononnya PhD ini tidak ada nilai, maka saya berkongsi pengalaman tentang pengorbanan menuntut ilmu hampir 20 tahun daripada zaman sekolah agama, pondok sehingga ke Jordan menuntut ilmu dengan masyayikh di sana. Serta saya juga mendapat sanad hadis ketika di Jordan. Seperti mana Dr. Mazhar terinspirasi menuntut ilmu hadis daripada kisah Maulana Asri yang bertalaqi di India, Pakistan sehingga menjadi asbab Dr. Mazhar menuntut ilmu hadis hingga ke peringkat PhD. Saya berharap sedikit perkongsian saya mampu mendidik anak muda menuntut ilmu agama pada zaman yang mencabar ini. Tambahan pula, zaman sekarang ramai yang tinggalkan universiti untuk menjadi influencer. Yang kelima, saya menunggu bukti dari beliau di mana video saya atau tulisan saya menunjukkan saya mengagungkan PhD saya atau sombong dan bongkak terhadap sekeping sijil. Saya juga ingin titip nasihat seorang insan bernama Muhammad Fadli Saleh 2020 yang menasihati supaya tabayun dan siasat sebelum menulis. Rujuk gambar 3. Nanti kita tengok. Yang ketujuh, tidak salah minta maaf. Bahkan ia memang terpuji apabila terbukti salah. Lihat nasihat Muhammad Fadli Saleh. Nanti kita tengok. Yang ke-8, saya letakkan nama saya di bawah setiap tulisan adalah untuk bertanggungjawab atas apa yang saya tulis. Ini kerana ada tulisan, ada kes tulisan saya di FB di copy paste melalui WhatsApp. Jika tiada nama saya, maka pembaca tidak tahu siapa yang bacanya. Jika ada kesilapan pada tulisan saya, maka orang tahu di mana saluran untuk menegur saya. Saya harap Muhammad Fadli Saleh 21 Februari 2024 boleh terima nasihat Muhammad Fadli Saleh 2020 dan Muhammad Fadli Saleh 20 Februari 2024. Rozami Ramli, dia tak berbual doktor kat situ. Tahun 2020, Cikgu Fadli kata apa? Apa yang kita dengari jangan terus mempercayai. Selidik dan siasat terlebih dahulu. Jangan terima melulu. Kadang apa yang didengar itu hanya rekaan. Terkadang ditekuk tambah bertindan-tindan. Yang asal hanya sekecil sawi diceritakan sebesar gunung gadang. Ada yang menghebahkan untuk mengaibkan. Ada yang membawa cerita untuk mencipta kebencian. Hati-hati dengan mulut orang. Selamat pagi para pejuang kehidupan. Muhammad Fadli Saleh. Disebut lagi, kita manusia yang tidak lepas dari salah dan dosa. Itu fitrahnya. Bila salah, ringankan mulut menutur maaf. Bila berdoa, ringan tangan untuk mengetuk pintu taubat. Ungkapkan kata dan doa mestilah selari dengan tindakan kita. Kita sesekali tak akan sempurna, namun kita perlu sentiasa cuma membaiki diri. Selamat pagi dunia. Jadi sahabat-sahabat, apa yang kita belajar di sini? Yang pertama, kadang-kadang kita dah buat reaction penat-penat, kita dah buat semakan penat-penat, kita dah sebarkan video, sebarkan reaction kita, sebarkan kenyataan, sebarkan penulisan kita, nak betulkan satu isu, nak jelaskan satu isu, tetapi masih lagi tidak tersebar seperti mana yang kita hendak. Sehingga ada orang yang masih lagi menganggap bahawa kita tidak memberikan
memberikan reaksi terhadap isu berkenaan. Kita masih lagi tidak membetulkan apa yang salah di dalam masyarakat. Kita masih lagi memejam mata. Sedangkan kita telah melakukan kerja-kerja berkenaan. Orang-orang ini, mereka memberikan sangkaan seperti itu dengan pelbagai sebab. Boleh jadi mereka tidak cakna dengan isu berkenaan. Boleh jadi mereka tahu isu itu, tetapi disebabkan ketaksuban terhadap satu kumpulan menyebabkan mereka menutup mata terhadap satu isu dan cuba mencari salah dan mengorek-ngorek kesalahan apabila tidak dapat membuktikan kebenaran di pihak mereka. Itulah yang berlaku dan itulah yang kita hadapi. Dan boleh jadi hari ini kita hadapi orang lain dan boleh jadi masa akan datang kita akan hadapi diri kita sendiri. Benar apa yang disebut di dalam satu hadis, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam melakukan kesilapan, orang yang terbaik adalah orang yang bertaubat. Kita bertaubat kepada Allah Taala dengan cara apa? Selain kita minta ampun kepada Allah Taala sungguh-sungguh, kita dah minta maaf kepada orang yang kita buat salah, kita juga perlu bertindak dengan sebaiknya. Kita perbaiki diri kita. Apabila ada satu berita yang sampai kepada kita, kita buat semakkan dulu. Jangan cepat-cepat untuk kita nak pergi serang orang secara menuduh. Buat semakkan tu, semak sungguh-sungguh. Dan bila orang beri teguran kepada kita, kita ikhlaskan hati kita di dalam memberikan tanggapan terhadap isu-isu seperti itu, kerana tujuan kita adalah untuk kita nak upgrade diri kita. Kita nak perbaiki diri kita, kita nak pastikan kita jadi lebih baik daripada sebelum ni. Mungkin kita buat silap, tidak patut untuk diteruskan. Wallahu ta'ala sahabat, saya berharap kita semua berusaha untuk mencari cerita yang betul. Saya tahu kita semua menentang cerita yang bohong. Hari ni masih lagi duk sebar pasal isu pembohongan terhadap perkampungan sunnah. Tetapi betapa beratus tahun dah para ulama berperang untuk menentang penyebaran cerita yang tak betul terhadap Nabi SAW. Sandaran-sandaran kepada Nabi SAW yang tidak benar. Oleh sebab itu, banyak usaha yang telah dilakukan oleh para ulama untuk menyelesaikan dan juga membanteras isu itu daripada berterusan. Antaranya adalah dengan cara mengumpulkan hadis-hadis yang sahih yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam seluruh aspek kehidupan. Ada dalam bab hukum hakam, dalam bab muamalah, dalam bab salat, dalam bab puasa, dalam bab haji dan sebagainya. Bahkan dalam bab akhlak, bab tafsir, kata-kata Nabi SAW yang sahih ini dikumpulkan. Antara yang mengumpulkannya adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang dianggap buku Sahih Al-Bukhari ini adalah buku yang terbaik selepas daripada Al-Quran. Oleh sebab itu sahabat-sahabat, saya cadangkan anda untuk dapatkan buku ni, dan alhamdulillah kita sudah terjemahkan ke dalam bahasa Melayu Malaysia. Ni bukunya yang ada di belakang saya ni, nampak tak? Yang di belakang saya ni, saya bawakan dia ke depan untuk anda tengok dan anda lihat dan anda ambil manfaat. Jika anda berminat untuk nak dapatkan kata-kata yang sahih, nak dapatkan ucapan yang sahih, berita yang sahih, cerita-cerita yang sahih daripada Nabi SAW, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan Sahih Al-Bukhari ini 7 jilid yang pasti akan beri manfaat kepada diri anda dan keluarga. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Link saya letakkan dekat bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.